الحمد لله القائل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperoleh keridaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini yang adalah bertajuk adab bertamu ketika berpuasa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kini kita masih merayakan Idul Fitri dalam bulan Syawal, bulan yang disunatkan juga kita berpuasa 6 hari yang dikenali sebagai puasa 6. Barangkali ada di kalangan kita yang sudah menyempurnakan puasa sunatnya, maka kita ucapkan tahniah. Manakala bagi yang belum selesaikan puasanya, ruang untuk menyempurnakan puasa sunat Syawal masih terbuka sehingga menjelangnya bulan Zulqa'dah. Kelebihannya amatlah kita maklum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu syahri bi'ashrah, siyamu syahrin bi'ashrati ashhur wa sittati ayyamin ba'dahunna bisyahrain fadzalika tamamus sanah. Berpuasa sebulan, iaitu bulan Ramadan, disamakan dengan berpuasa 10 hari, dan berpuasa 6 hari selepasnya, iaitu bulan Syawal, disamakan dengan berpuasa 2 bulan. Maka yang sedemikian itu genaplah berpuasa setahun. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita dalam hidup ini untuk meraih ganjaran pahala yang besar, khususnya melalui ibadah puasa. Selepas melaksanakan kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, kita disunatkan pula berpuasa sunat 6 Syawal dan beberapa jenis puasa sunat yang lain antaranya. Yang pertama, puasa sunat hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, khusus kepada mereka yang tidak dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kita ada puasa Tasu'a, iaitu berpuasa pada ke-9 bulan Muharram, dan begitu juga puasa Ashura, iaitu puasa hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Yang keempat, puasa sunat Isnin dan Khamis sepanjang tahun, sepanjang minggu. Dan kelima, puasa hari putih, iaitu 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Islam. Yang keenam, puasa bulan-bulan haram, iaitu puasa bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang seterusnya, yang ketujuh, puasa bulan Sya'ban, dan yang ke-8-nya puasa hari-hari sud, iaitu puasa 28, 29 dan 30 pada setiap bulan. Persoalan mungkin timbul, bagaimanakah kita hendak menyempurnakan ibadah puasa sunat ketika kita menghadiri undangan majlis jamuan seperti meraihkan hari raya, walimatul urus, kenduri kendara atau sebagainya? Apakah yang harus kita lakukan? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan ziarah menziarahi ataupun menghadiri undangan majlis jamuan termasuk rumah terbuka hari raya adalah satu amalan yang baik. Lebih-lebih lagi jika memberi peluang kepada kita berkenalan, menjalinkan silaturahim, bermaaf-maafan, menemui saudara mara, lantas mengukuhkan persahabatan dan persaudaraan. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diundang ke majlis jamuan, dia tetap memenuhi undangan tersebut walaupun dalam keadaan berpuasa sunat. Ini berpandukan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila dijemput seorang dalam kalangan kamu ke majlis jamuan, maka hendaklah dia memenuhi jemputan tersebut.
Jika dia dalam keadaan berpuasa sunat, maka doakanlah tuan rumah itu. Jika tidak berpuasa, maka makanlah. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahawa setiap undangan ke suatu majlis jamuan tidak boleh dipandang ringan. Ianya satu kesalahan jika tidak menghadirinya dengan sengaja tanpa keuzuran. Mereka yang sedang berpuasa sunat diharuskan berbuka puasa. Bahkan sunat berbuka seandainya tuan rumah kelihatan tersinggung atau kecewa jika kita tidak menjamah makanan yang dihidangkannya. Demikian juga halnya jika tuan rumah yang menjemput tetamu atau didatangi oleh tetamu padahal tuan rumah itu sedang berpuasa sunat. Jika tetamunya itu keberatan menjamah makanan yang dihidangkannya kecuali tuan rumah yang sedang berpuasa itu turut makan bersama, maka sebagai menghormati tetamu adalah lebih afdal bagi tuan rumah itu berbuka dan makan bersama-sama tetamunya daripada meneruskan puasanya. Hal ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Beliau menghidangkan minuman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam meminumnya, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan pula minuman itu kepada Ummu Hani. Lalu Ummu Hani pun meminum bakinya. Kemudian Ummu Hani berkata, inni aznabtu fastaghfirli. Faqala wa ma dhalik? Qalat kuntu sa'imatan faaftartu. Faqala amin qada'in kunti taqdinahu? Qalat la. Qala fala yadurruki. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, aku telah berdosa, maka mintakanlah keampunan untukku ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, apakah dosamu itu ya Ummu Hani? Ummu Hani berkata, aku ini berpuasa dan aku telah berbuka. Baginda bertanya lagi, adakah puasa qada yang kamu lakukan? Ummu Hani menjawab, tidak. Baginda bersabda, iaitu membatalkan puasa sunat itu tidak memberi mudarat kepada kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda dan sahabat-sahabat baginda datang. Maka apabila makanan dihidangkan, seorang lelaki daripada satu kaum berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'akum akhukum wa takallafa lakum thumma qala lahu aftir wa sum makanahu yawman in syi'ta. Saudara kamu menjemput kamu dan bersusah payah untuk kamu. Kemudian baginda menyambut sabdanya, berbukalah dan berpuasalah pada hari lain sebagai ganti jika kamu mahu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Menurut kitab Mughni Al-Muhtaj, seandainya tuan rumah tidak tersinggung apabila tetamunya berpuasa sunat, maka lebih utama tetamu itu meneruskan puasanya. Jika dia berbuka, tidak akan beroleh pahala puasa yang telah dilakukannya. Berlainan halnya jika tuan rumah berpuasa dan berbuka kerana ingin menemani teman makannya, maka puasanya itu beroleh pahala walaupun dia tidak menyempurnakan puasanya itu. Menurut para ulama, seorang yang tidak meneruskan puasa sunatnya tanpa keuzuran adalah hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan zahir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 33, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Demikian juga menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak meneruskan puasa sunat, sama ada kerana keuzuran ataupun tidak, maka tidaklah wajib ke atasnya mengqadakkan puasa itu. Bahkan hukum mengqadakkannya adalah sunat sahaja. Walau bagaimanapun, jika seorang menghadiri satu majlis jamuan sedangkan ia berpuasa yang wajib seperti puasa qada atau puasa nazar, maka haram baginya berbuka. Cukuplah baginya sekadar menghadiri majlis tersebut dan mendoakan keberkatan serta keampunan ke atas tuan rumah dan para jemputan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati beberapa saranan berikut. Yang pertama, umat Islam mestilah memenuhi undangan saudaranya tanpa sesuatu keuzuran walaupun dia sedang berpuasa sunat. Yang kedua, umat Islam hendaklah membatalkan puasa sunatnya jika diperlukan bagi menjaga hubungan kasih sayang kepada yang mengundangnya.
Yang ketiga, umat Islam yang berpuasa qadha dan ataupun nazar haram membatalkan puasanya semata-mata untuk kegembiraan kepada yang mengundangnya. Yang keempat, umat Islam yang beriman dan beramal saleh akan beroleh ganjaran besar daripada Allah, iaitu syurga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan sesiapa yang mengerjakan amal saleh dari lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiayai atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.